Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pensyarah ekonomi dan pembangunan iaitu Puan Rosnah binti Muhammad Noor. Okey, kami daripada kumpulan Excellent terdiri daripada 4 orang ahli iaitu saya Muhammad Firdaus bin Tokiman, nombor metrik 268487, diikuti oleh Encik Muhammad Hanafi bin Abdul Latif, metrik 268452. Seterusnya, Puan Nur Syahirah binti Abdul Aziz, nombor metrik 268581, dan yang terakhir, Encik Muhammad Zulkamal bin Jazlan, nombor metrik 500. Okey, kumpulan kami telah memilih negara Thailand, iaitu tajuk kami adalah isu pelaksanaan etika di Thailand dalam konteks perdagangan antarabangsa. Okey, kenapa kami memilih negara Thailand? Okey, disebabkan oleh seperti yang kita sedia maklum, Thailand negara keempat terkaya di Asia Tenggara, iaitu di belakang Singapura, Brunei, Malaysia, melalui catatan daripada keluaran dalam negara kasar atau KDNT. Pengenalan, takrifan perdagangan antarabangsa. Perdagangan antarabangsa ialah satu proses yang melibatkan pertukaran barang serta perkhidmatan di antara satu negara dengan satu negara yang lain. Yang kedua, selain itu juga, ia boleh dikatakan juga sebagai satu perbuatan yang melibatkan import dan ekspor. Yang ketiga, satu aktiviti yang merangkumi aktiviti pertukaran komoditi dan juga perkhidmatan. Pengukuran. Jumlah urus niaga ekonomi antara negara-negara diukur dengan menggunakan imbangan pembayaran. Di bawah adalah formula imbangan pembayaran, iaitu imbangan pembayaran adalah sama dengan akaun semasa bersih tambah akaun kewangan bersih tambah akaun modal bersih tambah item imbangan adalah kosong. Imbangan pembayaran adalah sama dengan sifar apabila terdapat keseimbangan dalam pasaran antarabangsa untuk mata wang negara. Kepentingan perdagangan antarabangsa kepada negara. 1. Menambah baik ekonomi, sosial dan pendapatan negara. 2. Meluaskan pasaran. 3. Menggalakkan pemindahan dan penggunaan teknologi. 4. Mewujudkan kerjasama yang baik dengan rakan dagang. 5. Menggalakkan pelaburan. 6. Menawarkan pilihan pengguna yang pelbagai. Perdagangan antarabangsa Thailand. Thailand satu negara yang unik yang mengambil bahagian dalam sektor perdagangan antarabangsa. Negara ini sejarahnya yang telah menjadi ahli yang utama kepada Perjanjian Am mengenai Perdagangan dan Takrif (GATT) pada tahun 1982. Negara Thailand adalah merupakan salah satu negara terkemuka dalam pengeluaran atau ekspor yang penting dalam kebanyakan sektor industri utama dunia. Ianya termasuk dalam industri komponen automobil, industri IT dan juga komputer. Urus niaga import. Definisi bagi urus niaga ialah penerimaan atau pembelian barang-barang ke sesebuah negara. Rakan dagang import utama Thailand tahun 2023 seperti yang dinyatakan, barangan China sebanyak 24.9%, Jepun 14.9%, Amerika Syarikat 5.6%, Malaysia 4.4%, Korea Selatan 3.8%, Taiwan 3.5%, lain-lain adalah 41.9%. Barangan import Thailand pada tahun 2023 seperti batu dan logam, plastik, kenderaan bermotor dan alat ganti, besi dan keluli, tembaga, instrumen pengukuran ketepatan, jentera elektrik, minyak dan bahan api mineral, jentera perindustrian, besi dan keluli. Urus niaga import. Urus niaga ekspor merupakan pemindahan barang-barang menyeberangi sempadan antarabangsa. Rakan dagang ekspor utama Thailand tahun 2023 adalah Amerika Syarikat, China,
Hong Kong, Malaysia, Jepun, Vietnam dan lain-lain. Barangan ekspor utama Thailand seperti perindustrian, jentera elektrik, kenderaan bermotor dan alat ganti, getah, plastik, logam dan batu permata, bahan api, mineral dan minyak, buah dan kacang, daging, bahan kimia organik dan perindustrian. Kini Thailand merupakan salah satu negara pengeksportan bersih makanan terbesar di dunia dan mereka merupakan salah satu daripada 10 pengeluar teratas banyak produk pertanian penting seperti tebu, getah asli, beras, nanas, ubi kayu dan juga kelapa. Berikut adalah merupakan keluaran dalam negara kasar dan juga ekspor barangan. Berikut merupakan analisis perdagangan antarabangsa negara Thailand. Analisis ini adalah antarabangsa negara pada tahun 2021, 2022 dan 2023 pada suku pertama dalam kurungan BAT. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Tukiman, nombor matrik 268487. Okey, sekarang saya akan membentangkan berkenaan dengan prestasi ekonomi negara Thailand. Okey, first sekali, ekonomi negara Thailand telah menunjukkan perkembangan bermula dari tahun 2023. Okey, ini kerana pada tahun 2021 dan 2022, ekonomi negara Thailand jatuh adalah disebabkan oleh penularan COVID-19 yang melumpuhkan bukan sahaja negara Thailand, malahan negara-negara lain lah. Okey, seterusnya, peningkatan ekonomi terus melonjak sehingga mencapai jumlah 1.9% pada suku keempat 2023. Okey, ini boleh merujuk kepada jadual yang dikeluarkan oleh keluaran dalam negara kasar dan juga eksport barangan daripada USD lah. Okey, termasuk dengan analisis perdagangan antarabangsa negara Thailand. Okey, kita balik kepada poin ketiga iaitu kejatuhan ekonomi di negara Thailand. Ini adalah kesan daripada ekonomi global yang tidak menentu. Okey, seperti kita sudah maklum, pada tahun 2021-2022 ni ekonomi memang sangat terjejas. Jadi banyak negara yang tidak dapat menjalankan aktiviti perdagangan antarabangsa bukan sahaja negara Thailand. Jadi ia telah memberikan kesan yang sangat buruklah kepada sistem ekonomi. Dan pada masa yang sama, berlaku kegagalan fungsi, iaitu fungsi sistem perbankan di negara Thailand seperti Eropah dan Amerika Syarikat. Seperti kita sudah maklum, Eropah dan Amerika Syarikat merupakan bank utama atau bank yang terbesar di dunia lah yang menjalankan hubungan diplomatik dengan negara Thailand. Jadi apabila kedua bank ini berlaku kemasalahan, jadi negara Thailand juga turut terkesan. Okey, namun begitu, pada tahun 2023, negara Thailand prestasi ekonominya sedikit meningkat kerana pada ketika itu COVID-19 sudah berjaya orang kata dipulihkan. Jadi dengan adanya barangan yang boleh dieksport ke negara Thailand, ke negara China, maafkan saya, negara China. Jadi keadaan ekonomi di negara Thailand semakin lama semakin baik. Jadi kita rujuk pada jadual. Jadual ni kita boleh tengok pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Ini adalah imbangan pembayaran di negara Thailand. Kita boleh tengok pada jadual seterusnya. Ini adalah analisis perdagangan. Kalau kita nak rujuk pada analisis perdagangan ni, kita boleh nampak analisis ni memperlihatkan terdapat penurunan pada tahun 2001 dan 2022. Kejatuhan ini berlaku agak
besar jumlahnya sehingga melibatkan kepada satu jumlah negatif lah. Kalau kita boleh tengok, namun begitu pada tahun 2023 ia sudah berjaya dipulihkan dan sehingga membawa angka positif. Okay. Kita boleh tengok bagaimana baki keseluruhan, baki akaun semasa, perkhidmatan bersih, pendapatan, imbangan dagangan, ekspor dan import. Okay, berlaku peningkatan lah sehingga berjaya pada suku pertama sudah menjadi kepada angka positif lah daripada sebelumnya berlaku pada angka negatif. Okay, itu adalah sedikit mengenai dengan analisis perdagangan antarabangsa. Okey, seterusnya kita beralih kepada faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan antarabangsa. Okey, ada beberapa faktor, antaranya kesusahan, kegawatan dan masalah ekonomi, pergolakan politik, faktor kesihatan, peperangan dan faktor-faktor lain. Okey, faktor-faktor lain ni sebagai contohnya masalah infrastruktur, kemunculan teknologi canggih, okey, dasar baru yang diperkenalkan, persaingan dan bencana alam. Okey, kita pergi kepada kesusahan dan kegawatan ya. Okey, setiap negara akan menghadapi pelbagai keadaan yang menjadi penyebab kepada kemerosotan perdagangan antarabangsa. Okey, termasuk Thailand. Okay, jadi boleh kita lihat contoh yang paling ketara adalah disebabkan oleh faktor penyakit berjangkit seperti COVID-19 yang telah mempengaruhi perdagangan antarabangsa dan melumpuhkan sistem ekonomi. Okay, proses ekspor dan import yang terhenti akan menyebabkan kerugian berlaku kepada barangan yang mempunyai jangka hayat. Okay, manakala hasil pertanian juga tidak dapat dijual dalam pasaran sehingga akhirnya melakukan kerosakan pada hasil pertanian berkenaan. Dan seperti kita sedia maklum, pintu sepadan di antara kebanyakan negara juga ditutup sepanjang penurunan COVID-19 ni lah. Okey, seterusnya jika kita lihat kepada kesusahan ekonomi yang berlaku di Thailand, ini adalah disebabkan oleh of course masalah kewangan lah. Masalah ini berterusan sehingga kesukaran untuk mengeluarkan sebarang produk untuk dieksport ke kebanyakan negara perdagangan antarabangsa lah. Ini adalah disebabkan oleh pusingan modal itu sendiri yang sukar untuk dibuat sehingga masalah kewangan ini berlaku. Okey, seterusnya kita berlaku selain itu kesusahan ekonomi juga telah menampakkan kesan kepada permintaan global, okey, bagi pengeksportan sesuatu produk atau perkhidmatan. Disebabkan oleh kesusahan ekonomi ini juga telah menyebabkan pelabur tidak berani untuk melabur disebabkan ketidakstabilan politik, ekonomi dan menyukarkan keuntungan kepada pelabur yang menjalankan pelaburan dengan negara Thailand lah. Selain itu berlaku faktor pengolakan politik di Thailand yang menjadi punca kepada kemerosotan perdagangan antarabangsa. Okey, sebagai contohnya setiap kali berlaku pertukaran pucuk kepimpinan, okey, jadi akan terdapat cara dan proses kerja yang baru. Jadi kesesuaian perubahan tu akan menyebabkan pelabur lah selalunya tidak beranilah untuk melabur dengan negara Thailand dan berlaku orang kata masalah perebutan kuasa di antara pucuk kepimpinan. Selain itu, jika disebabkan oleh masalah peperangan. Okey, peperangan ini akan menyebabkan konflik yang tidak membenarkan ekspor dan import dibuat secara berterusan. Ini adalah disebabkan oleh konflik bersenjata. Kalau di negara Thailand ni, konflik bersenjata lah yang selalu berlaku. Okay, keadaan peperangan ini juga akan mengakibatkan sepadan akses ditutup dan oleh mana-mana pihak untuk menjalankan sebarang perkhidmatan. Ia juga telah menyumbang kepada faktor kemerosotan perdagangan lah. Okay, seterusnya adalah faktor-faktor lain yang menjadi cumbang kepada perdagangan antarabangsa ini adalah masalah infrastruktur, kemunculan teknologi canggih, dasar baru yang diperkenalkan oleh kerajaan negeri Thailand, juga persaingan. Okay, kita pergi kepada infrastruktur. Okay, seperti yang tuan-tuan dapat yang dalam kita punya slide ni. Okey, masalah infrastruktur. Okey, masalah infrastruktur ni bukan sahaja lengkap atau tak lengkap, dia tetap menjadi penyumbang. Okey, jika infrastruktur tu lengkap, seperti kemudahan pengangkutan, pengeksportan ada, lepas tu keadaannya sesuai, dia tidak akan berikan tekanan kepada pelabur. Malah ia akan menjadi salah satu cara tarikan kepada pelabur jika kemudahan yang disediakan lengkap dan mudah untuk diakses. Okey, sampai itu dapat percepatkan produktiviti dalam sebuah penghasilan produk maupun perkhidmatan. Ini adalah apabila kita mempunyai keperluan atau teknologi yang canggih.
Okey, seterusnya adalah faktor memperkenalkan dasar baru akan menjejaskan perdagangan antarabangsa disebabkan oleh kesesuaian dasar itu sendiri atau dasar baru tidak boleh digunakan pakai kepada banyak negara. Okey, ini mungkin kerana terdapat sekatan yang perlu di ini kerana mungkin terdapat sekatan yang berlaku disebabkan oleh perubahan dasar itu. Okey. Oleh itu dasar ini perlu diperhalusi supaya ianya berkesan dan sebelum ianya dikuatkuasakan. Okey, tidak terkecuali wujud persaingan juga adalah sesuatu yang memberikan kesan kepada import dan ekspor. Ia adalah disebabkan oleh proses import dan ekspor telah dipengaruhi oleh keadaan mata wang oleh sesebuah negara. Jika persaingan dalam negara berlaku, negara Thailand akan menjadi susut nilai kepada nilai mata wang tersebut. Bukan itu saja, ianya juga melibatkan perubahan yang berlaku disebabkan oleh bencana alam, perubahan iklim dan akta yang telah digubahlah. Okey, itu saja faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan antarabangsa. Sekian, terima kasih. Okey, nama saya Muhammad Hanafi bin Abdul Latif. Matrik nama 268452. Sekarang kita sampai kepada pertimbangan etika dalam perdagangan antarabangsa. Terdapat 3 aspek penting yang menjadi keutamaan dalam etika perdagangan antarabangsa. Yang pertama melibatkan liberalisasi perdagangan. Lepas tu lagi satu, kedua, perjanjian perdagangan bebas atau juga dikenali sebagai free trade agreement, antara perjanjian antara negara-negara yang membuat kerjasama perdagangan. Lepas tu yang ketiga, pematuhan peraturan terhadap lesen import dan ekspor. Okay, first kita tengok pertimbangan etika dalam perdagangan antarabangsa adalah aspek penting yang melibatkan nilai moral dan prinsip keadilan dalam hubungan ekonomi negara. Pertimbangan etika ni menjadi satu garis panduan dan pegangan atau prinsip lah kepada setiap negara yang membentuk dasar-dasar melibatkan perdagangan import dan ekspor. Kamus Dewan juga telah mendefinisikan etika sebagai prinsip moral atau akhlak atau nilai akhlak tingkah laku menjadi pegangan seorang atau suatu kumpulan, persatuan, pekerja dan lain-lain. Ketiga, pertimbangan etika ini melibatkan keadilan dalam menjelaskan manfaat dan hak beban perdagangan. Untuk memastikan bahawa semua pihak merasa adil, hak asasi manusia merujuk kepada bagaimana perdagangan antarabangsa mempengaruhi hak asasi manusia. Itulah orang kata tujuan etika perdagangan tu dilaksanakan supaya hak asasi sebuah negara terjaga dan terlindung daripada sebarang bentuk yang akan menjejaskan atau ancaman yang akan mengganggu kestabilan ekonomi. Ini melibatkan pertimbangan terhadap keadaan kerja, hak pekerja, hak asasi manusia dalam rantau global dan negara-negara yang mengamalkan dasar tersebut. Okey, seterusnya kita masuk kepada liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan bermaksud merujuk kepada usaha-usaha untuk mengurang atau menghapuskan sekatan perdagangan seperti cukai, halangan bukan cukai dengan tujuan meningkatkan aliran barang dan perkhidmatan. Liberalisasi perdagangan ni ada kebaikan dia sebab dia untuk memudahkan urusan perdagangan import dan ekspor, tetapi terdapat banyak implikasi jika terlalu mudah sesuatu perdagangan dilaksanakan dengan cara yang ada pada liberalisasi perdagangan ni. Objektif utama dia, liberalisasi perdagangan ni mewujudkan persiaran perdagangan yang lebih bebas dan terbuka. Proses liberalisasi perdagangan melibatkan perjanjian perdagangan antarabangsa di antara negara-negara, melibatkan penurunan atau penghapusan tarif, peraturan perdagangan yang seragam, meningkatkan akses pasaran. Jika berlaku liberalisasi perdagangan sebuah perjanjian antara sesebuah negara, urusan perdagangan menjadi lebih mudah, lebih cepat. Jadi satu proses yang sebelum ni nampak sulit untuk urusan perdagangan import dan ekspor antarabangsa akan menjadi lebih mudah antara sesuatu negara apabila mengamalkan liberalisasi perdagangan ni. Tetapi terdapat beberapa kesan baik dan kesan negatif.
kesan liberalisasi perdagangan di Thailand memberikan impak yang signifikan terhadap ekonomi negara tersebut. Berapa kesan liberalisasi perdagangan di Thailand melibatkan faktor peningkatan ekonomi. Bila satu proses perdagangan itu berjalan dengan lancar tanpa urusan dokumentasi yang terlalu sulit, menyebabkan peningkatan sumber ekonomi. Tapi sedikit sebanyak memberi risiko sebab pematuhan etika itu agak sukar untuk dikawal dengan baik. Perdagangan di Thailand membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi Thailand, memperluaskan akses ke pasaran antarabangsa, mengurangkan halangan perdagangan. Itu yang pentingnya liberalisasi perdagangan ni, untuk menghalang sebarang dokumen-dokumen atau proses-proses perdagangan menjadi lancar bila melaksanakan liberalisasi perdagangan, meningkatkan ekspor, memperoleh pendapatan dari penjualan hasil luar negara. Ni kita sambung balik kepada kesan-kesan liberalisasi perdagangan tentang tentangan sosial, termasuk potensi untuk ketidaksetaraan ekonomi, hilangnya pekerjaan dan sektor-sektor yang kurang bersaing. Keseimbangan pembangunan penting bagi memastikan kesan liberalisasi perdagangan menyeluruh dan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Thailand. Kesan liberalisasi perdagangan dapat pelbagai variasi bergantung kepada bagaimana kebajikan tersebut diimplementasikan dan dielakkan serta faktor-faktor eksternal seperti keadaan ekonomi global. Kesan liberalisasi perdagangan Thailand memerlukan analisis yang lebih mendalam dan kesinambungan menjadi tanggungjawab peranan penting oleh kerajaan Thailand dalam proses merangka polisi. Dalam membentuk polisi ataupun dasar sebuah perdagangan antarabangsa negara, jadi kerajaan Thailand perlu memperhalusi kesan liberalisasi perdagangan walaupun dalam pada masa pelaksanaan tersebut meningkatkan taraf ekonomi, mempercepatkan proses perdagangan, tetapi tidak boleh mengambil mudah kepada implikasi proses perdagangan tersebut terhadap kemasukan dan pengeluaran barang yang terlalu mudah dengan cara mengamalkan liberalisasi ini. Okey, seterusnya. Cabaran globalisasi dan perjanjian perdagangan bebas FTA ataupun Free Trade Agreement antara dua negara dengan piawaian etika. Pertama, perjanjian perdagangan bebas FTA adalah satu bentuk perjanjian antara dua atau lebih negara bertujuan menghapus atau mengurangkan halangan perdagangan. Yang ni perjanjian yang dilaksanakan antara dua atau lebih negara bagi memudahkan urusan, walaupun setiap negara mempunyai panduan dasar atau etika amalan perdagangan import dan ekspor mereka sendiri. Penghapusan tarif FTA melibatkan penghapusan pengurangan tarif import antara negara. Memasukkan kod tarif import antara sebuah negara mengikut perjanjian yang mereka sendiri tanda tangan, memudahkan proses kemasukan dan pengeluaran import dan ekspor perdagangan. Melalui FTA ini, Thailand akan ditawarkan satu bentuk pelaburan yang kompetitif dalam proses penginputan komponen. Contoh yang kita dapat lihat kat sini, proses penginputan komponen bahan mentah, input perindustrian bagi tujuan-tujuan industri ini menjadi lebih mudah dan senang, cepat untuk dilaksanakan dengan perdagangan FTA ni. Thailand juga bakal berjaya memperoleh akses ke pasaran Asia Selatan dengan memuktamadkan FTA. Thailand sendiri bersetuju dan telah memuktamadkan Free Trade Agreement ni bersama Sri Lanka melalui akses ke pasaran dengan bertujuan mendapatkan pasaran perniagaan, meningkatkan ekonomi ke Asia Selatan, membuka peluang perhubungan perdagangan dengan negara-negara seperti Bangladesh, Pakistan, India dan Nepal. Okey, dan yang ketiga menjadi aspek penting dalam melibatkan etika perdagangan antarabangsa ni, pematuhan terhadap peraturan terhadap lesen import dan ekspor. Setiap negara termasuklah Thailand mempunyai garis panduan
yang ditetapkan melibatkan klasifikasi kelas-kelas barang yang ditetapkan dalam etika untuk dikawal. Okey, perkara pertama yang menjadi keperluan bagi menjalankan perdagangan antarabangsa adalah lesen import dan ekspor. Dunia begitu juga bagi negara Thailand. Kawalan sebuah perdagangan sesebuah negara memerlukan lesen import dan ekspor. Barulah perjanjian perdagangan itu dapat dijalankan mengikut prosedur dan panduan yang ditetapkan sebuah negara. Lesen import dan ekspor penting bagi mengawal pergerakan import dan ekspor barang dagangan yang dibawa masuk ke Thailand. Lesen dan permit perlu diperolehi syarikat maupun individu untuk mendapat peluang mengadakan hubungan perdagangan. Untuk mengadakan hubungan perdagangan dengan Thailand perlu melalui prosedur yang ditetapkan. Setiap individu ataupun syarikat yang melakukan proses perdagangan untuk memasukkan barang atau mengeluarkan barang melalui ekspor perlu mendapatkan lesen dan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan Thailand. Lesen import dan ekspor ini penting bagi dalam mengawal dan melindungi peningkatan pertumbuhan ekonomi Thailand. Pentingnya lesen ekonomi. Jadi tidak semudah-mudah semua benda barang yang tidak mendapat kelulusan custom boleh masuk. Jadi setiap barang yang melalui sistem perdagangan import dan ekspor di Thailand perlu mendapatkan lesen dan mematuhi garis-garis panduan yang ditetapkan agar setiap barang yang masuk dan keluar boleh dikawal dengan baik dan melindungi pertumbuhan ekonomi negara Thailand. Okey. Seterusnya, ini merupakan beberapa kategori barang yang dibahagikan oleh kerajaan Thailand melalui Kementerian Perdagangan Thailand. Pertama, penginputan produk pharmaceutical melibatkan ubat-ubat, farmasi, barang-barang farmasi, kandungan-kandungan bahan dalam pembuatan ubat tu memerlukan kebenaran pentadbiran makanan dan ubat daripada Kementerian Kesihatan, mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan negara Thailand sebelum dibawa masuk. Okay, kedua, perdagangan mineral tertakluk kepada peraturan yang ketat tanpa kebenaran yang sewajarnya adalah dilarang mengimport lebih daripada 2 kilogram tungsten oksida dan biji timah dan timah logam. Ini adalah salah satu cara bagi Thailand mengawal perdagangan melibatkan logam dan bahan-bahan mentah. Okay. Ketiga, barang antik, karya seni, muzium, pameran sejarah tidak boleh dihantar tanpa kebenaran Ketua Pengarah Seni Halus. Setiap barang yang melalui proses dan di bawah kawal selia barangan antik ini perlu mendapat kelulusan Pengarah Seni Halus. Yang keempat, melibatkan persenjataan. Benda-benda yang melibatkan alat-alat keselamatan ni seperti senjata, peluru, bahan letupan, bunga api, senjata api terlarang adalah dilarang daripada pengeluaran, pembelian, penggunaan ataupun import melainkan mereka mempunyai lesen. Dekat situ pentingnya lesen import dan ekspor diluluskan melalui syarat-syarat ketat yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri Thailand. Untuk melindungi kesihatan awam, penginputan produk kosmetik mesti disertakan. Setiap produk kosmetik bagi melindungi kesihatan awam, syarikat yang bertanggungjawab perlu meletakkan alamat dan lokasi pejabat dan tempat pembuatan produk serta nama dan komposisi bahan-bahan yang ditetapkan dalam menyediakan produk tersebut agar jika berlaku sesuatu terhadap pembeli terdapat sumber rujukan bagi produk tersebut. Itu saja. Sekian, terima kasih. Saya Nur Syahira binti Abdul Aziz, 268-581. Okay, akan membentangkan pada hari ini ialah dasar kewangan dan perdagangan asing. Okey, seperti yang kita nampak kat sini, dia ada beberapa yang kita nampak lah, iaitu menggalakkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan
perdagangan asing untuk datang ke Thailand. Okey, kat sini kita nampak dan kita boleh dapat melihat kan Thailand merupakan sebuah negara yang agak rumit dalam operasi pinjaman bank kerana ia amat penting untuk pelaksanaan dasar kewangan. Okey, dekat sini kita dapat kesahihan dalam membuat pinjaman tu. Pinjaman bank dapat membantu Thailand dalam memastikan operasi pinjaman sistem perbankan dapat dikawal supaya selari dengan tujuan ekonomi Thailand yang dirancang untuk memastikan paras harga umum stabil dan dapat berkembang dengan lebih luas. Okey. Kita melihat kepada dasar kewangan yang ketat dalam dapat mengawal inflasi. So dekat sini kita dapat melihat Thailand mengamalkan konsep kewangan yang agak ketat bagi mengelakkan inflasi-inflasi berlaku. Dekat sini kita dapat melihat bagaimana kewangan yang lebih terperinci dapat mengawal penciptaan kredit dalam meningkatkan kadar bunga. Jadi melihat kepada pelaksanaan ini dapat kita mengawal inflasi daripada terus berlaku dalam sesebuah negara. Okey, kita melihat kepada seterusnya ialah kerjasama ekonomi yang baik dalam kumpulan antarabangsa. Okey, dekat sini kita dapat melihat dengan pengawalan ketat yang diuruskan oleh negara Thailand ini, dia dapat memastikan kerjasama ekonomi dengan ekonomi negara lain tu dapat dijalankan dengan baik. Jadi dekat sini kita dapat melihat bagaimana kerjasama antara negara tu dapat dilaksanakan mengikut kepada paras ekonomi negara masing-masing untuk mengelakkan daripada berlakunya inflasi. Okey, seterusnya adalah ekonomi negara lebih konsisten. Okey, dekat sini kita dapat melihat dengan pelaksanaan dasar kewangan dan perdagangan asing ni, kita dapat lebih memastikan ekonomi kita berada dalam keadaan yang lebih konsisten kerana adanya ekspor import yang kita laksanakan dengan negara luar dalam memastikan negara kita ni terus mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara luar. Okey, seterusnya adalah dapat mengukuhkan lagi hubungan dengan pelaburan asing. Ya, dengan adanya ekonomi negara yang stable dan kurang inflasi, ia akan dapat menggalakkan lagi pelabur-pelabur negara asing untuk lebih minat, tertarik dengan pelaburan negara kita. Maksudnya negara Thailand tu. Jadi kita dapat melihat kat sini dengan kesestabilan sesebuah negara itu memberi impak yang besar kepada struktur pelaburan negara-negara luar. Okey. Lebih seterusnya adalah menarik taraf kemudahan infrastruktur. Okey. Dengan adanya ekonomi yang baik, kita dapat menyediakan infrastruktur yang lebih baik. Dengan adanya infrastruktur yang baik, ia dapat memberi dan menarik minat pelaburan-pelaburan asing untuk melihat negara Thailand ini lebih sistematik dan lebih berkemajuan. Jadi ia dapat menarik mereka untuk saling bekerjasama dengan negara Thailand. Okey, seterusnya adalah menjaga kualiti produk. Bahagian ini adalah amat penting bagi sesebuah negara untuk menghasilkan produk-produk yang berkualiti. Dengan adanya produk yang berkualiti, harga yang menarik, ia dapat menarik minat pelaburan-pelaburan asing untuk meneruskan kerjasama dan menjalinkan hubungan diplomatik yang baik dengan negara Thailand. Okey, kita pergi pada seterusnya, iaitu menyediakan beberapa faedah kemudahan keselamatan undang-undang kepada pelaburan asing. Dengan menyediakan beberapa faedah yang dapat menarik minat pelaburan asing ini dan keselamatan undang-undang, ia dapat memberi jaminan kepada pelabur-pelabur asing untuk memberikan menjalinkan hubungan perniagaan dengan negara Thailand, iaitu dengan memberikan jaminan keselamatan, jaminan keselesaan sepanjang perjalanan perniagaan dijalankan. Iaitu salah satu keistimewaan yang diberikan negara Thailand kepada pelabur-pelaburan asing ini. Okey, seterusnya adalah pengurangan cukai dan pengecualian duty import. Ini merupakan benda penting yang kepada perniagaan yang kita ingin jalankan, iaitu dengan menyediakan pengurangan cukai, pengecualian duty import, dia dapat memberikan penarikan yang lebih tinggi kepada pelabur-pelabur asing kerana
pengurangan harga yang dibeli secara import, secara pukal itu dapat memberi impak yang besar kepada mereka. Dan seterusnya, membantu negara dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan. Ini merupakan satu kaedah yang di mana ia dapat membantu negara dalam menyediakan sektor-sektor pembuatan, perkhidmatan. Jadi dekat sini kita dapat meningkatkan lagi mutu dan kualiti sektor-sektor ini dalam menjalinkan hubungan pelaburan dengan pelabur asing. Okey, seterusnya lah meningkatkan infrastruktur negara dan memajukan kawasan-kawasan mundur. Dengan adanya ekonomi yang stabil, ia dapat negara membantu kawasan-kawasan yang kurang berkemajuan, di mana terdapat tempat kawasan-kawasan perkampungan yang tiada kemajuan di situ, dapat dia memberikan lebih banyak faedah kepada kawasan-kawasan tersebut. Iaitu seterusnya adalah taraf kepakaran yang tinggi. Dengan menghasilkan pelaburan-pelaburan asing ini datang ke tempat Thailand ini, dapat memberikan dan menampakkan imej mereka dan kepakaran mereka supaya negara Thailand dapat melihat dan mencontohi pelaburan-pelaburan asing tersebut. Okey, seterusnya adalah layanan keutamaan. Pada perundingan perjanjian perdagangan bebas, kita dapat melihat layanan keutamaan yang diberikan kepada pelaburan asing ini. Kita dapat melihat dengan ekonomi kita sekarang ni, salah satu layanan keutamaan ini adalah untuk memberikan dan menarik minat pelabur asing untuk terus menjalinkan hubungan dengan negara Thailand. Seterusnya ialah menawarkan flexibility atau intensif antara satu sama lain. Dengan melihat kepada perdagangan antarabangsa, iaitu perdagangan luar dan perdagangan negara Thailand, ia melihatkan kedua-dua pihak memerlukan intensif yang sama untuk mereka sama-sama dapat faedah yang diperlukan. Thailand mendapat kewangan, dapat input, dapat ekonomi yang stabil, dan pelabur asing dapat mengeluarkan produk-produk mereka dan dapat menerima produk-produk daripada Thailand ini dengan mutu yang berkualiti. Ia mementingkan mutu dan ekonomi yang stabil. Berpandangan jauh dan moden dan seimbang. Melihat kepada ini, kita dapat melihat di mana setiap produk yang dikeluarkan perlulah mempunyai peningkatan yang lebih mengikut kepada peredaran zaman, di mana kita perlukan produk tersebut ada yang mengikut zaman, ada penarikan yang diperlukan. Seterusnya adalah menyediakan infrastruktur yang lengkap, di mana perjanjian bebas dagangan ini dia termasuk kepada semua negara boleh melaksanakan hubungan perniagaan. Jadi kita negara Thailand perlu menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan yang lengkap, yang memudahkan perjalanan, menyediakan infrastruktur seperti sektor perbuatan, sektor pemprosesan, di mana ia dapat memberikan jaminan kepada pelabur-pelabur asing ini untuk terus melaksanakan perniagaan beliau dengan negara Thailand. Ini juga merupakan salah satu sektor utama kepada penyumbang utama kepada pembentukan ekonomi sesebuah negara. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Akhir sekali kita sampai kepada kesimpulan. Isu-isu aspek etika dalam perdagangan antarabangsa jelas memberikan kita gambaran penting sebuah negara mengawal perdagangan import dan ekspor yang dilakukan bagi menjaga serta mengawal kestabilan ekonomi juga keselamatan negara melalui amalan norma etika seperti yang dilakukan negara Thailand. Setiap negara di dunia ini perlu ada pengamalan etika dalam sistem perdagangan dia orang antara import dan ekspor. Sebab jika tak ada sebarang etika atau garis panduan yang ditetapkan, boleh berlaku pelbagai perkara-perkara negatif, penyeludupan, lepas tu melibatkan gangguan ekonomi, sekatan dan sebagainya. Jadi, setiap negara perlu menitik beratkan amalan etika dalam aspek perdagangan sebagai garis panduan kerjasama antara setiap negara.
Setiap negara di dunia perlu mempunyai garis panduan yang jelas, kawalan undang-undang dan piawaian etika agar setiap proses perdagangan antarabangsa dijalan bersama mana-mana negara memberikan keselamatan kepada negara daripada sebarang ancaman dan penyelewengan yang secara tidak langsung akan menjejaskan keselamatan negara. Jika satu negara tu mengamalkan orang kata tak ada satu-satu garis panduan yang tetap bagi perdagangan antara import dan eksport sebuah negara, agak sukar dia melakukan kerjasama dengan mana-mana negara. Tapi kalau dia ada satu garis panduan dan negara yang mengadakan hubungan perdagangan perlu mematuhi garis panduan yang ditetapkan ini, dapat melindungi keselamatan negara sekaligus dapat meningkatkan hasil dan melindungi sebarang ancaman, sebab tiap-tiap negara yang berurusan dengan negara tersebut seperti Thailand perlu mematuhi syarat-syarat perdagangan import dan eksport yang ditetapkan setiap-tiap negara. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.